convergent graph boleh dibentuk. Okey, 3 graf ni tolong kuasai dengan baik. So bila setiap kali awak menjawab soalan yang melibatkan graf, okey, bila awak menjawab soalan yang melibatkan graf, maksudnya awak kena tahulah 3 basic graf ni dan awak boleh plot. Ada orang yang merekod ke? Dah tekan record ke? Dah ada orang yang record. So saya tak payah tekan lah. Alright. So ada apa-apa nak tanya tak setakat 2 subtopik ni? Tiada. Cikgu. Okay. Ya. Siapa tu? Dennis. Kenapa cosec seccoid ada AB of AC, AB of BC, BC of AC? Itu dia punya side. Awak nak hafal yang opposite to adjacent itu sama. Kalau sin theta ialah opposite to hypotenuse kan? So kalau tengok diagram tu, opposite dia ialah AC. Hypotenuse dia AB. So that's why dia tulis notation yang begitu. Oh, faham. Awak kena tengok sudut tu, sudut theta di mana. Kalau sudut theta tu di A, nanti opposite dia dah jadi lain. Opposite dia ialah CCBC pula. Kita baliklah. Tengok sudut yang awak nak. Dalam triangle tu, satu sudut right angle, sudut C tu 90 darjah kan. 2 sudut lagi, dia akan mempunyai ratio yang berbeza lah. Sebab awak refer pada angle yang berbeza. Di sini dalam gambar rajah nota ni, awak refer pada angle theta. So opposite dia ialah CCAC. Faham? Faham. So itu kena kuasai dulu dengan baik. Yang lain pun sama. Okay? Alright, next. Kita sambung nota keseluruhan ni. Okay, kita ingat semula apa yang ada. So untuk 2 bahagian ni okey tak? Hello? Boleh. Okay, kalau boleh, kita tengok 6.6 tadi, kita mula kelas kot. Alright, siapa yang ada kat sini? Zakwan, baca doa. Boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, amin. Alright, tolong jangan mendiamkan diri, tolong faham kelas ni. So kita buat revision semula satu persatu, kalau kurang jelas tanya. Okay? Sebab saya tak nak awak lost. Benda ni kalau awak kuasai dengan baik, senang aja. Okay. So kita tengoklah latihan. Sekarang ni saya baru sentuh bahagian 1 dan 2 ni. Nanti kita akan pergi yang lain-lain ni. Okay? So kita tengok trigonometric function applications kita. Okay. So untuk bahagian 1 dan 2 saja dulu. Okay, the first 6 trigonometric function. Alright, so self exercise 6.10. Okay, yang ini sama seperti yang awak belajar dalam maths. Okay, yang ini simple equation. Simple solving equation. Saya tengok. Kita dah ada 47. Siapa lagi yang belum masuk? Saya tahu nanti saya boleh dapat attendance kemudian. Okay. So yang ini adalah simple equation, simple solving equation, yang mana sangat mudah lah.
Alright. So kita tengok soalan B dahulu. Okay, soalan B. Kita ada secant 2x tambah 40 darjah sama dengan 2. Saya tak pergi A dulu sebab A tadi dah masuk bahagian. Tapi kalau kita nak buat A dulu pun boleh juga. Tak perlu yang double angle tu. Boleh terus solve sahaja dulu. Okay, kita pergi pada A dulu. Kita nak solve sin 2x sama dengan negatif 0.4321. Okay, kita kena cari x di antara 0 hingga 360 darjah. So find all the values of x that satisfy the following equations. Now, whenever you have the ratio and angle dia 2x. Okay, kita tengok angle dia 2x, ratio dia negatif 0.4321. Ratio negatif, so remember, ratio negatif tanya diri sendiri, in which quadrant will the angle be? Okay, so bila kita tanya diri kita, okay, untuk ratio negatif 0.4321 bagi sin 2x. So angle 2x ni akan berada di dalam kuadran 3 dan kuadran 4. Okay, kena faham. Sebab dalam kuadran 3 dan 4, ratio sin adalah negatif. So kita kena bear in mind, sudut 2x ini akan berada dalam kuadran 3 dan 4. Okay, kemudian kita identify dia punya acute angle. So nak identify acute angle, awak tekan kalkulator awak, shift sin 0.4321 without the negative sign. Sebab negative sign tu menunjukkan position angle 2x tu. Jelas? Jelas. Okay. Next, once awak dah identify quadrant dan acute angle, then awak boleh terus listkan angle bagi 2x. So angle bagi 2x ada 4 lah. Sebab dia 2 kali pusing. Two complete circle. Okay. So awak lihat untuk 2x, sudut dalam kuadran 3 ialah 180 tambah 25.6. So dapatlah 205.6 darjah. Untuk kuadran 4, 360 tolak 25.6 darjah. So dapatlah 334. Awak kena ingat balik lesson awak. Okay, dalam kuadran 3, acute angle awak mesti sebelah paksi X. So nak dapat sudut tu 180 tambah acute angle. Okay, dalam kuadran 4 kita nak angle ini. So basic acute angle ialah yang sebelah paksi X. That's why 360 tolak basic acute angle. So remember, basic acute angle awak mesti sentiasa sebelah paksi X. Faham teori dia? Faham. Okay. Itu satu pusingan lengkap. Alright, untuk dapat pusingan yang kedua, dua-dua angle ni awak tambah je lah 360. So 360 tambah 205.6, 360 tambah 334.4. So awak akan dapat 4 sudut. Okay, sudut untuk 2x. Sekarang nak cari x. So awak bahagi 2 lah setiap sudut. Jadi ni jawapan yang diharapkan. Boleh? Boleh. Okay. Setuju. Yang boleh tu alhamdulillah. Yang rasa macam tak boleh tu, rasa macam saya tak nak awak memendam rasa kata susahnya. Tak nak. Nanti you block your mind. You have to open sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Anisha boleh tak?
Okay, teacher. Okay. Alright. Cikgu, Ya, saya. Siapa macam mana tu? dapat acute Ha. angle tu? Macam mana dapat? Acute angle. Acute angle. Ha. Awak tekan kalkulator awak. Shift, sign. 0.321. Oh, okey. Tanda negatif tu adalah menunjukkan dia punya position. Kuadran 3 dan kuadran 4. So bila awak tekan kalkulator, janganlah tekan sekali dengan tanda negatif tu. Yang lain jelas? Cikgu, nak Ya. tanya. Siapa tu? Bila itu, Nampak nama. Okey. if kita kena tambahkan dengan 360 ke? Macam Yang contoh, sebelum 4 dapat 654. Ya. Maknanya yang ini, dua ni pusingan pertama kan? Aha. Okay. So untuk pusingan kedua, sebab kita ada 2x ni. Sudut kita 2x. So dia akan 2 kali pusing. Untuk pusingan kedua, 360 tambah sudut yang pertama tadi. Untuk yang keempat ni pula, 360 tambah sudut yang kedua. Boleh? Boleh. Okey, bagaimana kita nak tahu ratio jawapan kita? Alright, dia dah bagi tahu atas ni, kita nak X antara 0 hingga 360 darjah. Ni Nampak Yang saya garis biru tu. Dalam soalan, dia minta awak beri X antara 0 hingga 360 darjah. Dalam bahagian A ni, okey, awak ada 2X. So maknanya, 2 kali ganda lah. Okey. Bila X awak kosong sebelah kiri, dia akan jadi masih kosong lah sebab 2 darab kosong kosong. Tapi bila yang kanan tu, 360 darab 2, 720. So awak kena senaraikan semua sudut 2X yang dalam domain ini. Awak kena senaraikan semua sudut 2X yang di antara 0 hingga 720 darjah. So kita tahu 720 darjah tu 2 pusingan lengkap. Tapi masih dalam kuadran 3 dan 4. Sebab ratio dia negatif. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, awak tak boleh miss satu angle pun. Alright? Sebab kalau awak miss satu angle, katalah jawapan ni ada 4 angles. Tapi awak bagi 2 yang pertama je. So awak tak memenuhi jawapan lah. Tak dapatlah markah jawapan penuh tu. That's why awak kena pasti kuadran tu. Cikgu, Okay? Ya, Danish. Ikuan. Ikuan. Ni, kalau maksudnya kalau yang soalan macam Yang ni saya tak nampak lah siapa-siapa bertanya. Okay. Soalan A tu, kan, maksudnya kalau yang 2X tu bukan jawapan akhir lah, yang dia nak X saja kan? Yelah. Okey cikgu. Dia Kalau kata tak tulis 2X tu tak apa ke cikgu? Kena tulis juga? macam mana? Yang 2X tu kena tulis juga ke tak payah tulis? Sebab itu yang awak dapat dulu. So tulis lah. Okey cikgu. Boleh tak? Yang lain boleh tak? Cikgu, kalau nak buat jalan kerja yang paling proper, tulis Q3, Q4, AA 25.6 macam tu ke? Jalan paling Kena masuk jalan macam kerja. Aha. Ke tak kena tulis corresponding angle, bla 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 bla, lepas tu dapat tu tulis kuadran 3, kuadran 4. Kalau nak buat jalan kerja, awak boleh terus tulis seperti yang tertera ni, 2 baris yang hitam tu, bertulisan hitam. Atau atas tu awak nak tulis yang tulisan hijau tu pun boleh. Terserah pada awak. Okey. Okay? Kalau awak tak nak tulis kuadran, awak nak buat dia apa tu? Macam ni kan? Pasal awak tanda bintang, kita tahu okay, angle kita mesti kuadran 3 dan 4. Yang penting awak kena kenal pasti kuadran mana sudut tu berada. Lepas tu baru awak define dia punya acute angle. Lepas tu baru awak listkan sudut dia. Boleh? Boleh. Okay. Kita tengok soalan B.
Okay, can I proceed dengan B? Boleh. Boleh. Okay. So untuk B, kita nak cari sudut X, okay, yang satisfy yang inilah. Secant 2x tambah 40 darjah sama dengan 2. Okay. Katalah awak nak sudut ni. Okay, awak nak tahu dia punya domain kan. So awak boleh listkan. Kita listkan dulu domain So untuk 0 hingga 360, sekarang kita ada 2x tambah 40. Jadi kalau awak apply untuk 0 darjah, so 2 darab 0 tambah 40. Maknanya nilai sudut awak tu mesti lebih besar daripada 40 darjah tetapi lebih kecil atau sama dengan 760 darjah. So nanti bila awak senaraikan sudut 2x tambah 40 ni mesti antara domain ni lah. Okay, julan ni. Okay, now kita tengok B. Secant 2x tambah 40 darjah sama dengan 2. Kita tahu secant ialah 1 per cos 2x tambah 40 darjah sama dengan 2. Okay, 1 per cos, saya dah skip yang tu, 4x tambah, 2x tambah 40 darjah sama dengan 2. So that's why saya dapat cos 2x tambah 40 darjah sama dengan 1 per 2. So ni kita guna 6 fungsi trigo yang pertama tadi. Okay, sebab kita yang ada ialah sin, cosine, tangent yang asas kan. So dalam kalkulator pun nak boleh dapat nilai sudut dia untuk sin, cosine, tangent. Tapi tak ada untuk secant. Alright, so kena tukarlah dulu. Jadi secant tu ialah 1 per cos. Cos apa? Cos sudut yang samalah, 2x tambah 40 darjah. Okay, guna identity untuk memudahkan kita dapat jawapan. Okay, bila once kita dah ada ratio cos sama dengan 1 per 2, positif. Bermakna kita boleh kenal pasti, okay, sudut 2x tambah 40 darjah kita mesti dalam kuadran 1 dan 4. Sudut 2x tambah 40 darjah ni mesti dalam kuadran 1 dan 4 sebab ratio cos kita positif. Ingat langkah pertama kenal pasti kuadran, yang kedua kenal pasti acute angle. So tekan kalkulator awak, shift cos 60 darjah. Shift cos 1 per 2. So dapatlah 60 darjah. Alright, bila dah kenal dua ni, barulah awak senaraikan sudut bagi 2x tambah 40 darjah. So sudut bagi 2x tambah 40 darjah dalam kuadran 1 ialah 60 darjah. Dalam kuadran 4 ialah 360 tolak 60. So 300 darjah. Okay, tadi kita dah tengok kan? Sudut 2x tambah 40 ni mesti dalam domain 40 dan 760. So awak kena listkan lagi. Ataupun awak tengok, 2x. So dia mesti 2 pusing. 2 kali pusing. Okay, pusingan kedua 360, satu pusingan lengkap. Tambah sudut masih dalam kuadran pertama. So tambah 60. Dapat 420. Okay. Sudut yang keempat 360 tambah 300. So dapat 660. Apa berlaku kalau depan ni 3x? Berapa sudut awak kena ada? 6. 6. So kalau katalah ada 3x, nanti 360 tambah je lah dengan sudut yang ini. 420. 360 tambah lagi 660. Macam tu lah. Boleh tak? Oh. You just one complete circle tu. Okay? Alright. Lepas tu barulah awak
cari X. So tolak 40 bahagi 2. So 60 tolak 40, 20, bagi 2, 10. 300 tolak 40, 260, bagi 2. 420 tolak 40, bahagi 2. 660 tolak 40, bahagi 2. Okey, jelas? Jelas. Setuju. Jelas. Untuk kes yang ini, tak payahlah awak nak menyusahkan diri guna addition angle. Okay, sebab kita bukan nak cari unknown ke yang lain. Right? So yang ini kita boleh guna ratio biasa. Seperti yang inilah, yang seperti yang diberi ni. So maksudnya kita just cari acute angle tanpa kacau dalam second tu. Kita cari acute angle, lepas tu kita define angle dalam kuadran yang betul. Lepas tu Boleh? baru main pindah bahagi Ya. tu. Lepas tu solve algebra. Okay. Right, ada nak tanya lagi? Tiada. Sebab tu saya minta sangat awak jawab latihan 1, 2, 3, 4 yang saya bagi tu. Sebab itu saya dah ikut dia punya subtopik. Okay, sebelum awak cuba soalan yang besar. Okay, soalan besar tu mana soalan trial tu lah. Ataupun soalan add master awak tu. Okay, sebelum awak cuba add master dengan tu, cuba dulu latihan yang saya bagi, PDF. Dan juga PDF dalam Teams, Word dalam Teams. Saya bagi Word sebab saya senang nak edit awak punya kerja nanti. Okay, dan awak kena open in Word lah, baru dia cantik. Alright. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay. So yang ini pun samalah. Yang ini awak boleh cuba. Okay, untuk cot X per 3 sama dengan 0.4452. So sama jugalah. Cot apa dia cot? Cot ialah Perten. 1 per tangent. Jadi maknanya kita akan ada tangent X per 3 ialah 1 bahagi dengan 0.4452, reciprocal dia. So kita akan ada 2.246. Tangent positif, kuadran mana? Okay, tangent positif kuadran 1 dan 3. Apa acute angle dia? Acute angle dia ialah shift tangent 2.246. So dapatlah 66 darjah. Okay, kita nak angle X per 3. Okay. So kalau X per 3 macam mana pula? Okay, tadi kita punya X per 3. So darab kosong, kosong. Darab 360. Jadi 100. Kita 60 120 Betul? So maknanya saya akan listkan X yang antara kosong dan X per 3 yang antara kosong dan 120. Okay? Alright. So sekarang kita akan ada sudut X per 3 ialah kuadran 1, 66. Tapi kalau awak nak listkan juga kuadran 3 sebab mungkin kurang percaya dengan ni kan. Betul ke? Awak tengoklah nanti sendiri jawapan dia macam mana. Okay, katalah saya listkan juga. So 180 tambah 66. Kita dapat 246 kan? Kita nak X. So kita akan darab 3. Jadi 66 darab 3. 198 darjah. Kalau kita darab 3, 2, 4, 6, kita akan dapat 738. Jadi dia dah lebih daripada
360. Jadi tak payahlah list kan. So awak boleh bagi X, jawapan akhir X tu satu sudut je lah, 198. Tapi kalau awak dah ada panduan yang ini, lagi mudah lah. So maknanya yang ini tak perlu ditulis lah untuk X per 3 tadi. Itu saja. Pilih angkat tangan awak. Cikgu, Ya. yang saya tak faham kenapa range dia cuma sampai 120 saja. 0 sampai 120 tu. Sebab tadi awak punya X mesti 0 hingga 360. Sekarang kita punya X ialah X per 3. So bila awak senaraikan angle tu, okay, seperti yang inilah. Maknanya X per 3, X. Kalau X 0, 0 bagi 3, 0. Kalau X 360 bahagi 3, 120. Oh, okay, faham cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Lain? Rasa 246 tu kena tulis ke tak? Terserah pada awak. Kalau awak dah tahu dia tak termasuk dalam julat ni, kan? Tak payah tulis. Tapi kalau awak tak ada panduan ini, so awak akan tulislah kuadran 1 dan kuadran 3. Kan awak akan tulis kan? Betul? Tapi jawapan akhir dia nak X. So bila awak darab 3 yang ini, dia dah lebih dari 360. Tak payahlah tulis jawapan akhir tu. Setuju. Okay. Yang lain? Faham? So kalau X per 4 maksudnya less than 90. Less. Kalau X per 4. Kalau X per 4, jadi nanti domain kat sini macam mana bagi 4 lah pula? Maknanya 90. depends lah. Kalau awak tak nak tulis ni, tak tahu benda ni, tulis je lah dulu kuadran 1, kuadran 3. Tulis dulu semua jawapan. Kemudian tengok jawapan akhir. Sebab jawapan akhir tu yang mesti beri dalam domain yang ini kan? Setuju. Okay? Ada lagi? Okay. Now, kita lihat pula D tu. D tu rasa boleh buat tak? Ni pun simple daripada 3 yang pertama tadi. Okay, sekarang kita tengok unknown kita sekarang. Awak nak tackle soalan ni, awak nak solve. Bila solve maksudnya nak cari X. X tu sudut. Tapi sudut kita dalam function tangent X, sin X. Ada 2 function yang berbeza. Satu tan, satu sin. Okay, yang mana kita boleh substitute menggunakan identiti yang ada? Sin over 10, 10 over sin. Sin over 10 jadi cos. Boleh ke? Kenapa nak ada cos pula? Okay, yang paling dalam persamaan ni, yang paling asas yang awak tak boleh usik langsung ni adalah sebutan yang mana? Sin. Sin ni awak memang tak boleh kacau kan? Tak ada identiti. Dia memang dah paling basic, betul tak? Betul. Yang awak boleh kacau ialah tangent. Sebab dalam identiti kita tadi, mana? Dalam identiti ni tadi. 6 tadi kan ni. Tangent ialah AC per BC. AC per BC ialah sin per cos. So kat sini awak ada sin per cos tu. Tangent theta ialah sin theta per cos theta. Tengok balik nota yang saya dah bagi sebelum ni lah. Okay, so sekarang jom kita jawab D. Okay, untuk D kita boleh ingat teknik dia yang pertama, bila awak dapat equation, awak kena tengok unknown awak tangent X, sin X. Ratio ratio tu sebagai awak punya unknown.
Lepas tu baru nanti awak kecilkan cari X. Okay. Sekarang yang kita boleh ubah ialah tangent X menggunakan identity. Sebab tu dalam step saya tu saya dah bagi tahu. Langkah pertama guna identity. So bila guna identity, kita akan dapati 5 tangent X tadi ialah 5 sin X per cos X sama dengan 7 sin X. Okay, once awak dah buat ini, okay, then kerja awak ialah jadikan dia general form. Selagi dia tak general form, awak tak boleh factorize dan solve. General form maksudnya awak kena equate to 0 lah. Okay, so di sini jadikan general form. So ingat langkah pertama use identity. Okay, dah guna identity kat sini. Okay, langkah kedua ialah general form. So maknanya awak jadikan dia general form. Okay, jadi kita kena hilangkan dulu denominator cos X tu. So saya akan darab lah dengan cos X. Maknanya 5 sin X tolak 7 sin X cos X sama dengan kosong. Jadikan dia general form. This is steps dalam awak solving equation. So first thing ialah use relevant identity. Sebab tu saya suruh awak listkan semua identity dengan awak. Ataupun nak guna gambar yang saya dapat share dengan awak tu. Guna itu pun boleh. Tengok mana sesuai nak guna. Okay. Next, factorize. So kita nak solve. So kita ada dua term, kita factorize sin X. Jadi kita akan ada 5 tolak cos X sama dengan kosong. Okey, langkah seterusnya ialah kita solve. Okey, solve maksudnya saya ada sin X darab 5 tolak cos X sama dengan kosong. So bermakna sama ada sin X saya yang kosong atau 5 tolak cos X sama dengan kosong. So bermakna di sini cos X sama dengan 5. Okay, ini solving. Macam awak solve kuadratik tu. Boleh? Sampai sini boleh tak? Betul. Boleh. Okay. Now, barulah awak apply yang tadi. Maknanya bila awak dah ada ratio, awak tengok. Okay, kuadran mana, acute angle apa. Okay, tapi kat sini, dia special angle. So kita ada sin X sama dengan kosong. Sin apa yang bagi kosong? Ingat balik graf tadi. Okay, ingat balik graf. So sin apa yang bagi kosong? Graf sin macam ni kan. So yang kosong ialah pada kosong, 180 dan 360. Jadi listkan. X kita ialah kosong darjah. Okay. 180 darjah dan 360 darjah. Okay, bagaimana dengan cos X sama dengan 5? Ada penyelesaian tak? Cikgu. Cikgu, kan ada 7. 7. Mana 7? Oh, okey. 7 tu hilang sikit. Babas dah saya. Alright. Sekejap. Jauh ni nak pergi ni. So, sini 7 Depan ni kan? So, sini 5 per 7. Thank you. Lepas tu kita sambung. So, X kita kosong tadi 180 dan 360. Ini untuk penyelesaian pertama. Okey, untuk penyelesaian kedua, cos X kita 5 per 7. Okey, cos positif
Kuadran mana? Ni kita apply lah balik yang tadi. Alright, so ni dah ke depan lagi. So cos X sama dengan 5/7. Cos positif kuadran 1 dan 4. Acute angle kita berapa? Okay, dapatkan dari kalkulator. Shift cos 5/7. So kita akan dapat 44.42 darjah. Okey, kemudian awak listkanlah X awak dalam kuadran 1 ialah 44.42 darjah. Dalam kuadran 4, 360 tolak 44.42 darjah tadi, 315.58 darjah. Okey. Last sekali awak kena combine semua jawapan awak tadi. Sebaik-baiknya ikut tertib. Kalau takut tertinggal, buat je ikut grup dia, tak apa. Janji ada semua 5 sudut tu. Nah, ini wajib. Kalau awak bagi jawapan seperti di atas, masih belum dapat markah jawapan akhir. Okey. So masa solve ni lah yang awak identify quadrant dan acute angle. Lepas tu baru sudut. Okey. Cuba hadamkan. Kat mana tak faham cuba tanya. Teacher, saya nak tanya teacher. Ya. Khalil ya. Kenapa kan kalau kita pindahkan tan X sebelah kanan kan, kita tak dapat jawapan kosong 180 dengan 360 tu. Kenapa apa? Dia macam nak cakap sebab kalau kita pindahkan tangent X ke sebelah kanan, kita akan dapat cos X kan. So kita akan dapat 5 sama dengan 7 cos X kan. So kita akan ketinggalan 3 jawapan. So macam kalau keluar soalan macam ni tak exam macam mana kami nak tahu jalan kira mana nak guna sebab dua-dua macam betul. Tak, maksudnya awak guna apa? Kalau teacher pindahkan tan X tu ke sebelah kanan, sin X, dia akan jadi 5 sama dengan 7 sin X per tan X kan. Nanti akan dapat cos X. 5 sama dengan 7 cos X. Itu kira still betul kan. Tapi macam nanti dia tak dapat jawapan yang 3 lah. Macam time exam nanti macam mana kami nak tahu guna jalan kira ni ke tak? Sebab jalan kira ni boleh kata awak dapat sama. Sepatutnya awak dapat sama. Cuba teacher try. Tapi kalau awak guna yang itu, maknanya bila awak guna itu, awak telah menghapuskan fungsi cos. Sebab awak hanya dapat sin je kan? Betul tak? Cos tu awak awak hanya dapat cos. Sin awak dah hapuskan. Setuju? Itu maksud awak kan? Kalau awak pindah tangent ke sebelah kanan. Betul. Jadi awak tak boleh menghapuskan fungsi. Sekarang awak ada 2 fungsi. Satu tangent X, satu sin X. Sebab tu kita guna general form dan factorization di sini. Saya tak menghapuskan sebutan sin X pun. Dalam jalan kerja ni, fungsi tidak boleh diringkaskan. Awak pun tahu, fungsi tak boleh simplify. You have to solve. So maknanya awak kena ambil juga sin X sama dengan kosong. Kalau sebenarnya kalau ikut awak cakap tadi, sebenarnya kat sini je dah boleh hapus dah sin. Tinggal 5 tolak 7 cos X. Sebab di equation awak bahagi je sin X. Betul tak? Betul. But you have to remember, sekarang ni ini adalah function. Function cannot be simplified. So you tak boleh simply eliminate function sin X. Okay, dah jawab soalan? Jawab. Okay. Yang lain?
Okey. Ingat step dia. So ni mesti guna identity dahulu. Lepas tu jadikan dia general form. Bila dah jadi general form, factorize. Factorize sebab kita nak consider all the factors to all dia punya function. Okay, kemudian baru kita solve bagi kedua-dua function tadi. Right, barulah awak ada semua jawapan tu. Okay, next. Alright, kita lihat E. Okay. So E saya dah buatkan jawapan dia. Jadi di sini kalau kita tengok function kita sin square x tolak 2 sin x sama dengan cos 2x. Okay, mata kita dia macam awak buat indices ke logarithm ke, mata kena tengok base. Tapi untuk function trigo mula-mula tengok sudut dulu. Sudut bukan dalam kategori yang sama. Ada satu function trigo yang sudutnya double, cos 2x. Okay, so untuk equation ini, awak kena jadikan dia macam algebra lah. Konsep dia sama macam algebra. Awak kena jadikan dia dengan like term yang sama kan. Mesti term yang sama baru boleh solve. Selagi term tu tak sama, kena consider kena hapuskan satu supaya jadi sama. Sekejap Oh, Puan, saya tengah online kelas dengan anak Puan. Okey. Sama. Nanti ya kau Okay, now kat mana tadi? Kita cuba samakan dulu angle. So bila kita nak samakan dia dalam fungsi dengan angle yang sama, di sini kita akan apply pada cos 2x. So identity kan syarat dia yang pertama nak guna identity. Identity mana yang kita patut guna. Okay, so di sini kalau kita lihat yang ini sebutan sin square x. Ni sebutan sin x. Paling basic ialah yang sin x. Ni yang paling basic. Memang tak boleh kacau dah. Okay. Sin square x maksudnya sin x tu kuasa 2. Oh, segulah juga. Okay, satu gang. Cuma dia kuasa 2. Okay. Cos 2x totally different. Dah lah function cos. Lepas tu angle pula double 2x. So yang inilah yang akan awak apply identity-nya. Okay, so you akan apply identity kepada cos 2x. So tengok balik, mana double angle formula? Okay, tengok. Cos 2x, ada 3 kat sini. Ada cos square A, tolak sin square A. Ni. Okay, ada 2 cos kuasa 2A tolak 1, ada 1 tolak 2 sin square A. Okay, so yang relevan tadi kita dah tengok basic term trigo kita sin x, betul tak? So daripada 3 yang ada ni, awak pilih yang ada sebutan sin x sahaja. Janganlah ambil yang lain tu, nanti dia akan lagi memeningkan awak. Okay. So saya akan guna cos 2x tadi. Okay, guna identity 1 tolak 2 sin kuasa 2x. So apply dalam sini. Okay, so untuk cos 2x ni saya akan guna identity. Dapatlah ni. Yang sebelah kiri tu tak kacau. Okay, ini adalah langkah pertama. To apply identity. Itu maksud saya yang apply relevant identity. So, kena tengok semua identity yang ada tadi. Yang mana sesuai. Okay, tapi dengan pemerhatian yang saya sebut awal-awal tadi.
Okay, angle ini double, yang lain semua angle sama, X, X. So ini double. So terus fokus kepada double angle formula. Okay, dalam double angle formula, nak guna formula yang mana? Kita tengok cos 2x. Tengok sebutan sini sin x, sin square x. So sebutan sin. Jadi pilih yang ada sebutan sin sahaja. So yang ini. Tu guna rumus yang diberi pada awak. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Yang lain? Saya nak semua orang dapat ya? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okay. Now, once awak dah dapat ni, awak jadikan general form macam saya cakap tadi kan? Okay. Ataupun dekat sini, mana pula hilang tu? Okay, dekat sini kita akan dapat apa? 3 sin squared x minus 2 sin x sama 1 teacher. Macam mana pula boleh dapat sin square x sama dengan 1 tu? Okay, so 3. Okay, 3 sin kuasa 2x tolak 2 sin x tolak 1 sama dengan 0. Betul? 7. Betul. Okay, lepas tu kita buat apa? Kuadratik. Okay, kita kuadratik 3 sin x dan sin x. Jadi, tolak 1 tambah 1. Jadi kita akan dapat jawapan sin x ialah negatif 1/3. Kemudian sin x ialah 1. Ni abaikan. Boleh? Boleh. Okay. So, Boleh. langkah seterusnya macam tak biasalah. Okay, general form, factorize. Nah, dah sampai sini, solve. Nak solve ingat, apa teknik dia tadi? Mesti kenal pasti kuadran. Okay, untuk pertama, sin x negatif 1/3. So, kuadran 3 dan 4. Sin x sama dengan 1. So, sin x sama dengan 1. Ingat balik graf sin. Sin 1 pada 90 darjah. So, untuk yang ini x kita 90 darjah. Okay. Jawapan akhir macam mana? Okay, yang ini ikut angle dia apa? Shift sin 1/3. 19.47. So kita akan ada sudut acute angle kita 19.47. Okay. So sekarang listkan semua x. Okay, x kita tadi 90 darjah. Okay, kemudian kuadran 3. 90 darjah ni saya terus combine yang ini. Jadi saya tak payahlah tulis banyak kali. So saya terus tulis yang combine tu. Okay. So 180 tambah 19.47. So kita dapat 199.47 darjah. Kemudian 360 tolak 19.47 dalam kuadran 4 ya. So kita akan dapat 340.53 darjah. So ini semua jawapan yang awak perlu beri untuk
E lah. Okay. Ada nak tanya apa-apa? 63 tu kita combine lah. Ya. Kita combine kan. Kalau tak awak listkan sini satu-satu kan. Okay. Ni X dia. Listkan lah yang dua tadi tu. 199.47. 340.53. Ini jawapan satu-satu. Tapi jawapan akhir mesti gabungkan semua. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tiada. Tak ada? Betul? Apa langkah pertama tadi? Dia nak solve. General form. Identity dulu. Apply identity. Okay. Apply identity maknanya guna formula yang ada. Okay, yang mana perlu di-substitute. Alright, kalau kita tengok F tu. Kalau kita tengok F, kita ada sin X tambah 30 darjah sama dengan cos kemudian X tambah 120 darjah. Okay, kalau kita tengok kepada sudut, ni memerlukan awak apply rumus apa? Double angle. Ada double ke kat situ? Ni apa? Ni memerlukan kita guna rumus apa? Addition. Ya, addition formula. Ni, compound. Yang ini. Kita kena guna rumus sin sudut tadi, X tambah 30 darjah. Lepas tu lagi satu tu apa? Cos X tambah 120 tapi yang pasti awak kena guna ini, formula yang ini. So yang lain tu awak pejam mata lah. Awak fokus kepada addition formula. Sebab dia melibatkan penambahan sudut. Boleh tak? Sebab tu nota ni make sure ada sebelah awak bila awak jawab soalan trigo. Sebab kita nak hafal tak termampu. Boleh? Boleh. Okay, so sekarang keluarkan. Okay, fokus kat sini. Dua ni. Saya kena guna dua ni. Okay. So jom kita solve tadi. Okay, sin X tambah 30 darjah sama dengan cos X tambah 120 darjah. Okay, ingat addition formula tadi. Okay, sin X tambah 30 darjah, kalau kita apply addition formula tadi, kita akan ada sin X cos 30 darjah tambah cos X sin 30 darjah. So, kena tengok formula tadi, masukkan. Ni A, ni B. Masukkanlah rumus tadi. Okay. Cos X tambah 120 darjah. Sama juga. Tadi kita ada cos A tambah B. So dia akan ada cos A iaitu X. Cos B. Bila untuk cos kalau tambah dia tolak. Tolak sin X sin 120. Okay. Apply formula addition tadi. Inilah identity yang first step awak. Okay, jelas tak? Jelas. Okay, sekarang buat apa?
Sekarang yang ini kita boleh substitute nilai rasionya. Okay, kita substitute lah. Apa dia cos 30? Ingat balik triangle 30 darjah, 60 darjah. 1, 2, set 3. Ingat balik triangle ni. Okay. Sebab dia special angle. 30, 60, 45. Okay. Now, kita tengok. Gantikan. So, set 3/2 sin X tambah 1/2 cos X. Sama dengan, okay, cos 120. 120 dalam kuadran 2. So, ratio cos negatif. Ratio cos negatif. 120 dalam kuadran 2. Ratio cos negatif. Acute angle dia 60. So, dia negatif 1/2. Okay. Tolak. Sin 120. 120 dalam kuadran 2. Sin positif. Sin 60. 120 acute angle dia 60. So, set 3/2. Okay, gantian tu jelas? Jelas. Sebab tu penting untuk awak kenal kuadran dan sin bagi ratio tu. Sebab nak apply kat sini lah. Sin 120 darjah. 120 darjah dalam kuadran 2. Ratio sin positif. Acute angle dia 60. So tengok. Sin 60 darjah ialah set 3/2. Apply. Cos 120. 120 kuadran 2. Cos negatif. Acute angle 60. So untuk 60, cos 60 ialah 1/2. Tapi 120 tadi kuadran 2 cos negatif. So negatif 1/2. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu kita simplify. Simplify maknanya kita tengoklah yang mana like term. Kita ada sin X dengan sin X kat sini. Okay. Kita ada cos X dengan cos X. Sebab tadi ingat step dia. Once awak dah apply identity, okay, ni kita simplify. Lepas tu kita jadikan dia general form. So bila general form, kita akan ada set 3 sin X. Sebab kita ada 2 term tu ya. Kita ada sin X dengan cos X. Dua-dua pun yang paling basic. Dua-dua pun awak tak boleh nak gantikan dengan apa-apa identity. Tapi awak ingat, antara dua-dua ni, kalau saya ratiokan sin X per cos X, saya akan dapat tangent X. Alright? So balik semula kepada identiti yang pertama tadi tu, yang 6 pertama. Okay, so each time nak solve ni, kena pegang pada semua identiti yang ada. Ada 15 identiti tu, tolong kuasai dengan baik. Okay, so bila awak dah ringkaskan, set 3/2 sin X tambah set 3/2 sin X, kita dapat set 3 sin X. Okay, 1/2 cos X tambah 1/2 cos X, kita dapat cos X. Sekarang saya jadikan dia ke kiri dan ke kanan supaya senang saya nak ratiokan. Okay, bila ada sin dengan cos, sin per cos ialah tangent. So dapatlah negatif 1/3. Sampai dapat ratio. Sebab kita nak solve, kita nak cari X. So mesti sampai ratio ni lah. Okay, nisbah trigo terakhir ni. Once awak dah ada ratio ni, sampai sini boleh tak? Sampai sini awak dah lega dah sebab dah macam tadilah. Kena tangent negatif kuadran mana? Okay, kuadran 2 dan 4. Acute angle dia apa? Okay, 30 darjah. Lepas tu awak senaraikan X awak. Dalam kuadran 2, X 150 darjah dan dalam kuadran 4, 330
darjah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ya. Ini soalan contoh soalan soft kan teacher? Ya, ni masih lagi soalan yang sama tadi. Soalan pertama kan? Tapi F lah. Ya teacher. Senyap je cepat. Hakim tak ada nak tanya apa-apa ke? Hakim kelas 9. Hakim kelas 17 ada tak hari ni? Ada. Hakim nak tanya apa-apa tak? Dua-dua Hakim ni. Ke tak tahu nak tanya apa? Ke okey cikgu. Jelas. Apa dia Hakim cepat. Tak tahu nak tanya apa. Cikgu, Ya. X equals to negatif 1 per set 3 tu saya nak dapat. Yang mana? Sebelah kanan tu Tu. Yang ni ke? Bawah. Oh, yang ini? Ya. Tadi saya faham tak? Saya faham. Bawah Okey. dia tan X. Kita ratiokan. So di sini kita nisbahkan sin X per cos X. Okey, yang ini multiple bagi cos X ni ialah negatif 1. So kita nisbahkan. Negatif 1 per, sekarang yang sebelah kiri tu kita nisbahkan. Sin X per cos X ialah tangent X. Jelas? Ilyas nak tanya apa? Tak tahu apa. Okay. So kita tengok balik. Bila kita ada soalan begini, langkah pertama kita apply identity yang sesuai. Okay, sekarang kita tengok. Kita ada equation sin dengan cos. Sin sama dengan cos ni. Tapi angle kita memerlukan kita guna addition formula. So tengok balik formula semua yang ada tu. Okay, di sini kita nak guna addition formula. So kita apply lah addition formula. Okay, addition formula kita sin X tambah 30 darjah. Okay, ialah sin X cos 30 tambah cos X sin 30. Kanan pun sama, apply addition formula. Okay, itu langkah pertama. Right? Langkah kedua, yang bergaris ni, kita boleh cari nilai dia. Okay, so nilai dia untuk cos 30 ialah sec 3 per 2 darab sin X. Untuk sin 30, nilai dia 1 per 2 cos X. Okay, untuk cos 120 darjah. Okay, cos 120 darjah. Cos 120 darjah. Kena tengok angle dulu. Ni yang kita belajar basic dalam maths pun benda yang sama kan. Cos 120 darjah ni, cos 120 dalam kuadran 2. So, cos negatif. Dia akan sama dengan negatif cos apa? Acute angle apa? 60 darjah. Maknanya awak kena tukar dulu ratio daripada angle yang more than 90 degree ni. Okay, kena jadikan dia angle dalam
basic acute angle. Itu latihan trigo saya yang pertama. Yang mana dalam latihan tu kan saya minta awak tulis dalam bentuk basic acute angle. Jawapan pun saya dah bagi kan? So itulah guna dia kat sini. Okay. Cos 60 darjah, kalau kita tengok diagram 1/2. Tapi sebab dia negatif. Sebab dia tadi sudut 120 dalam kuadran 2. So that's why dapat negatif 1/2 cos X. Tolak. Okay, sin 120. Okay, sin 120 darjah. Tengok angle 120 darjah. 120 darjah dalam kuadran 2. Jadi kuadran 2 ratio sin positif. So dia akan sama dengan positif sin acute angle dia 60 darjah. So tengok sini. Sin 60 darjah ialah sek 3/2. Sebab tadi tolak, so tolaklah sek 3/2 sin X. Okay. Kemudian kita ringkaskan. Okay. 1/2 cos X. Oh sini sin ya. Okay. Sek 3/2 sin X tambah sek 3/2 sin X. So dapatlah sek 3 sin X. Kanan. Negatif 1/2 cos X tolak 1/2 cos X. So dapatlah negatif cos X. Okey. Kemudian sebab kita ada dua term berbeza ni, sin X, cos X. So saya guna ratio. Saya ratiokan sin X dengan cos X sama dengan negatif 1/3. Okay, apa dia sin X per cos X? Dia adalah tangent X. Guna identity semula. Sama dengan negatif 1/3. So dapatlah ratio ni. Bila dah dapat ratio ni, okay, tangent negatif kuadran 2 dan kuadran 4. Acute angle 30 darjah. Dan boleh dah dapat X dia. So kuadran 2, 180 tolak 30, 150. Kuadran 4, 360 tolak 30. 330. Okay, this is how you solve trigonometric equation. Okay, ada apa nak tanya? Cikgu, Ya. yang tulisan bawah sekali tu, yang cos 120, sin 120 tu, yang belakang dia tu dia punya acute angle kan? Ya. Okay. Along with apa tu? Trigo ratio dia. Oh, baik cikgu. Yang lain? Okay. Boleh kita teruskan? Boleh. Okay. Alright, kita cuba satu. Nak yang mana? Yang ni saya tak buat lagi saya rasa. Nak G ke nak H? Nak H. Okay. So kita ada sin X sama dengan 3 sin 2X. Alright, kita nak kacau yang mana? Kanan. Okay, kita kacau sin 2X. Sebab sudut dia double daripada sin X. Sin X tu dah paling basic. Okay, kita tengok kita punya double angle kan? So kita fokus kepada double angle formula kita kat sini. Tadi kita ada sin 2X kan? So kita akan guna yang inilah. Sin 2X ialah 2 sin X cos X.
Okay. Jadi sekarang kita apply. Mesti hilang kan? Okay. Alright, so saya akan guna double angle formula kepada sin 2x. Okay, jadi kita akan ada sin x sama dengan 3. Guna identiti tadi. Sin 2x ialah 2 sin x cos x. Okay, ni langkah pertama. Boleh? Guna identiti. Okay. Lepas tu, langkah berikutnya kita simplify dan jadikan general form. Okay. So kita akan ada, macam mana nak buat? Tak kisahlah mana-mana pun. Sin x tolak 6 sin x cos x sama dengan 0. Okay. Lepas tu? Lepas tu buat apa? Factorize. Ya, lepas tu factorize. Okay, kita factorize. Kita ada sin x. Bracket. 1 tolak 6 cos x. Okay, lepas tu kita solve. Okay, so kita solve maknanya kita akan ada 2 solution. Satu sin x ialah 0. Satu lagi kita ada cos x ialah 1/6. Okay, untuk sin x sama dengan 0, maknanya kita tahulah x kita ada 3 kan? 0, 180 dan 360. Ingat graf tadi. Okay, untuk cos x sama dengan 1/6, sudut x kita mesti dalam kuadran 1 dan 4 sebab ratio kita positif, cos positif. So apa acute angle dia? Okay, shift cos 1/6. Okay, acute angle kita ialah 80.41 darjah. Okay. Kemudian kita bagi x kita apa? Okay, dalam kuadran 1, 80.41 darjah. Dalam kuadran 4, 360 tolak jawapan tadi. So 279.59 darjah. Jawapan akhir mesti combine semua. Sebaik-baiknya tulis ikut tertib. Kalau takut tertinggal, tulislah ikut grup dia tu. Tak ada masalah. Janji awak tulis semua 5 sudut sebagai jawapan akhir. Okey, ini cara menyelesaikan soalan yang berbentuk solving. Solve the equation. So ini teknik dia lah. So yang pertama mesti tengok identiti, apa yang perlu guna, jadikan general form atau tadi je lah, yang tadi je special case, jadikan ratio tangent tu kan. Okay, sebab dia ada sebutan sin dan cosine. Tapi sini pun ada sin dan cosine tapi kita boleh faktor. So kita jadikan general form. Lepas tu kita faktorkan, kemudian kita solve lah. Sampai dapat semua sudut yang ada.
Okay. Ada nak tanya apa-apa? Jadi Setuju. Boleh? Boleh. Benar. Kena buat ya, kena buat latihan, cuba kuasai step tu dengan baik. Okay, jangan macam dia macam indices logarithm lah, awak tak boleh sembrono, tak boleh hentam je lah kromo guna apa tu, entah apa-apa yang diguna. So make sure reference awak adalah yang tadi tu. Saya dah share, make sure awak nak salin balik ke semua 15 identity, nak print out ke apa ke, pastikan benda tu ada. Setiap kali awak nak jawab soalan, solving, trigo, proving, trigo, okay, yang berbentuk ratio. Okay, kita tengok yang berbentuk ratio pula. Ini masih lagi bentuk solving. Ini latihan yang dari apa tu? Dari set awak Yang bentuk ratio. Okay, seperti ni Ni latihan yang saya beri dalam Teams. So make sure awak buka. Okay, yang ini soalan berbentuk ratio. Alright, so ingat kalau bentuk ratio, kaedah dia lain lah pula. Okay, tapi saya tak beri sekarang kot. Kita tengok bentuk ratio ni hari Sabtu ni lah kot. So Sabtu saya tak masuk dululah tajuk baru. Kita habiskan. Sebab kita ada lagi 3 bentuk kan. So proving, ratio, graph. So saya akan masuk pada 2 bentuk. Bentuk yang lain ni hari Sabtu ni. Boleh? Saya nak awak cekapkan diri dulu bentuk solving. Okay? So bentuk solving. Okay, bentuk solving lah. Boleh tak? Tadi banyak lagi latihan tadi, yang dalam apa tu, buku teks awak tu bentuk solving. Pastikan awak jawab yang tu dulu. Okay, yang ni pun banyak bentuk solving. So jawab yang bentuk solve dulu. Nanti saya akan tunjuk bentuk ratio. Bentuk ratio teknik dia lain pula lah. Tapi kalau awak ingat balik, saya dah sebut dalam kelas sebelum ni, angka pertama mesti sketch triangle dalam kuadran yang terlibat dulu. Kemudian dapatkan sisi ketiga. Kemudian baru jawab. Okay, sebut yang dah mampu jawab solving dengan baik, boleh jawab ratio dengan baik pula lah lepas ni. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ini bentuk solving set 1 paper 1 awak. Set 1, buka balik set 1, kita dah ada 6 set, kumpulkan setempat. Okay, supaya senang awak rujuk. Alright, so untuk set 1 paper 1 soalan 15. Okay, so kalau kita tengok sini solving. Solve the equation cos 2x plus sin x over 2 equal to cos square x. Okay, yang saya highlight kuning tu, itu adalah yang lain daripada yang basic. So yang basic dia sin x. Cos square x ni
ada square. Lepas tu term dia lain. Paling basic kita sin x. Sin x tu kita dah tak boleh nak kacau dia. Okay. Cos 2x ni double angle. So kat sini ada kena apply double angle formula. So apply lah double angle formula dahulu. Okay. So bila kita apply double angle formula untuk cos 2x, kita akan dapat cos square x tolak sin square x. So method sama. Okay, ni solve. Jadi ingat, solve mesti nak use identity. So kita dah guna identity kepada cos 2x. Okay. Kemudian yang ini follow, kanan pun follow sebab kita tak kacau, tak buat apa. Okay, lepas tu awak simplify. So simplify ada per 2, jadi kita darab 2 semua term. So kita akan dapat 2 cos kuasa 2x tolak 2 sin square x. Okay. Tambah sin x sama dengan 2 cos kuasa 2x. Okay. Nanti kalau awak simplify, awak akan dapati kat sini kita ada 2 cos square x tolak 2 sin square x tambah sin x sama dengan 2 cos square x. Ni dengan ni terhapus. 2 cos square x tolak. Sebab bila nak jadi general form, nanti dia terhapus. Yang itu terhapus sendiri tak apa. Bukan sengaja dihapuskan seperti tadi kan. Bahagi. Okay. So sekarang yang ini pula. Inilah general form saya. 2 sin square x tolak sin x sama dengan kosong. Saya tak suka ada negatif depan kuadratik tu. Nanti nak faktor senang sikit. Right. Lepas tu yang ini simplify dan general form. Yang ini faktorkan. Okay, faktorkan sin x. 2 sin x tolak 1. Kemudian dapat ratio, kita solve. So ingatlah method dia tu. Teknik tu. Identity, simplify, general form. Lepas tu kalau perlu factorize. Okay, kemudian solve. Alright. So untuk sin x sama dengan kosong, kita ada 3 sudut. Untuk sin x sama dengan 1/2, ratio positif kuadran 1 dan kuadran 2 dengan acute angle dia 30 darjah. So awak list okay, kuadran 1 30, kuadran 2 150. So ini solving 4 markah. Boleh? So ni soalan bentuk SPM awak. Ni baru bentuk solving. Ingat ada 4 bentuk kan. Okay, tolong kuasai ini dengan baik. So cuba tengok agihan soalan dari 6 set yang ada yang saya dah share dalam grup. Tengok set 2, set 3, set 4, set 5, set 6. Okay, keluarkan dan cuba jawab. Untuk 3 go ni. Kalau solve, cuba solve dulu. Mesti kalau awak tak cuba, yang ini memang tak boleh main baca je. Memang out lah kalau main baca je. So you have to sit and try. And make sure semua rumus yang saya dah share dengan awak tadi tu ada dengan awak untuk awak rujuk sebelum awak apply identity. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Hello? Ya ada. Kat 8. Ni. Dah bau dah kat dapur tu apa. Okay. So kita stop kat sini. Untuk 2 hari, 3 hari ni, sebelum hari Sabtu ni. Hari Sabtu kan kelas kita? Yeah. So hari Sabtu nanti waktu yang sama. Jadi awak ada masa lah untuk awak
refresh balik, tengok balik video ni kalau kurang jelas. Tak jelas juga lagi, boleh bertanya. Okay, yang penting awak kena sit and do. Alright? Okay, so tu saja. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas. Tadi yang baca buka kelas apa Akuan Okay. Akuan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa Okay, boleh off record tadi. Siapa yang tukar record tadi?